Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Setiap kali engkau tersenyum, langkahku mulai perlahan, jantungku berdegup kencang melihatmu. Terasa berat kakiku melangkah demi menahan segudang mimpi, dan kini jalan yang dilalui hanya kerana senyumanmu. Terbang ku rasa seperti di awangan, melihatmu dari langit ketujuh, melayang terbayang kamu. Mimpi indah kian terasa, manisnya cinta kita berdua. Terasa semuanya mudah, seperti Adam dan Hawa. Mimpi indah kian terasa, menyala seperti pelita. Oh, inikah cinta sebenar, moga kekal selamanya. Yeah, yeah. Terbang ku rasa seperti di awangan, melihatmu dari langit ketujuh, melayang terbayang kamu. Mimpi indah kian terasa, manisnya cinta kita berdua. Terasa semuanya mudah, seperti Adam dan Hawa. Mimpi indah kian terasa, menyala seperti pelita. Oh, inikah cinta sebenar, moga kekal selamanya. Moga kekal selamanya, seperti Adam dan Hawa. Moga kekal selamanya, seperti Adam dan Hawa. Seperti Adam dan Hawa.
terbang melayang daripada Anwar Hamizah yang membuka tirai wanita hari ini untuk 25 November 2020 hari Rabu. Apa khabar anda di rumah? Harapnya sihat dan dipermudahkan urusan anda hari ini. InsyaAllah. Di mana saja pun anda berada, pastikan anda sentiasa menjaga diri anda. Yang pasti, ramai juga dalam kalangan anda ketika ini yang bekerja dari rumah. Maklumlah ada kawasan-kawasan yang masih lagi dikenakan PKPB dan ada juga negeri-negeri yang telah pun bebas daripada PKPB. Pastikan anda sentiasa menjaga diri anda dan juga insan-insan yang anda sayangi. Kalau kerja kat rumah tu Fatin, penting sebenarnya untuk kita sediakan satu persekitaran yang kondusif. Betul. Walaupun ada anak-anak, walaupun nak uruskan anak-anak juga. Cabaran tu sebenarnya. Macam Fatin lah kan, ada anak dekat rumah. Walaupun satu cabaran, tetapi kita kena sentiasa positifkan diri kita. Kerana kita lihat ini sebagai sesuatu yang positif kan. Betul. Ini juga masa, ruang dan juga peluang sebenarnya. Untuk sambil kita melakukan kerja yang hakiki, tapi kita juga dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Sebab kan Fatin, kita tengok dekat Instagram, ramai juga rakan-rakan yang mana pandai berbahagi masa. Pagi-pagi sebelum nak masuk office di rumah tu, dah siapkan semua aktiviti-aktiviti dan juga sarapan untuk anak-anak. Kopi atas meja. Dah siap masak sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Rasanya ini juga satu perkara yang kalau kita lihat, orang putih kata blessing in disguise jugalah kan. Kita dapat guna pakai waktu-waktu terluang ini untuk diaplikasikan untuk kerja dan juga keluarga. Luangkan masa untuk anak-anak. Bukan Tapi senang tu sebenarnya kalau kita nak bekerja dalam masa yang sama, anak-anak dekat dengan kita. Kadang-kadang kalau kita pergi kerja di pejabat, kita kan anak kita okey, kita dekat rumah. Betul. Tapi dalam keadaan ni kita ambillah pendekatan ini secara positif. Betul. Fatin, satu hari berapa kali tanya anak kat rumah? Saya WhatsApp kan selalu banyak kali lah. Selalunya berita tu yang sampai kat saya. Betul. Sebab kadang-kadang Fatin lepas siaran je, tak boleh ada highlight kat rumah. Okey. Tapi kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Peringatan untuk diri kami sendiri dan juga anda penonton-penonton. Walaupun telah mungkin anda baca dan juga melihat jumlah yang telah pun dikemas kini tentang kes COVID yang sentiasa dikongsikan setiap hari. Kalau kita ikutkan semalam merupakan buat kali pertamanya jumlah kes COVID ini dilaporkan sebanyak ataupun mencecah ke angka 2,000, iaitu sebanyak 2,188 kes baharu, yang mana kalau kita lihat kesemua 2,188 kes ini merupakan kes tempatan. Betul. Dekat dengan rumah Fiza kan. Jadi semua kena perlu berhati-hati ataupun mengamalkan pendekatan yang selalu ingatkan diri untuk terus menjaga jarak fizikal, pakai pelitup muka, jangan ambil mudah lah orang kata. Sebab angka dah mencecah 4 digit yang 2,000 lebih tu bukan benda yang main-main. Dan kalau kita lihat di Selangor sendiri sebanyak 1,623 kes dilaporkan semalam. Tapi kita nak kongsikan lebih banyak lagi tentang perkongsian ataupun pengisian topik berkaitan wanita hari ini pada hari ini. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda, apakah topik yang bakal kita nak bawakan dan kongsikan, Fatin? Yes, itu sebentar lagi kita akan kongsikan. Tapi sebelum tu Fiza, kita nak bersama dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan pegawai pemasaran jamu jelita Nur Atira Syamsuddin. Silakan. Silakan. Terima kasih Fatin, terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini dan selamat sejahtera terucapkan. Bila kita bercakap tentang kita adalah apa yang kita makan, pastinya ia merupakan nasihat pemakanan yang cukup terkenal di kalangan kita. Dan sedar atau tidak, sebenarnya hal ini merupakan peringatan dan juga bahawa apa yang kita makan ini memberi impak kepada taraf kesihatan kita, taraf kehidupan kita dan juga saiz fizikal kita. Dan bercakap juga tentang kita adalah apa yang kita makan, berapa ramai je sebenarnya di antara kita yang mengaplikasikan nasihat pemakanan yang terbaik untuk diri kita. Dan percaya atau tidak, ingin saya kongsikan sebenarnya sehingga hari ini masih ramai yang tidak mempraktikkan gaya hidup sihat dan pemakanan yang sihat. Buktinya apabila kita sendiri boleh lihat bahawa macam mana kita pergi mall, masih ramai yang mengamalkan minuman yang manis-manis, yang mana orang beratur untuk dapatkan bubble tea, orang mengamalkan makanan fast food, drive-thru selalu penuh, orang mengamalkan makanan yang tinggi dengan kolesterol, tinggi dengan minyak, sehingga hal ini mengganggu kita punya saiz fizikal dan menyebabkan tubuh kita tidak mempunyai BMI yang ideal, malah melebihi BMI yang ditetapkan. Dan lebih parah apabila hal ini menyebabkan apa yang kita makan hanya tersimpan dan tidak disingkirkan melalui sistem pencernaan yang lebih lancar. Kita tahu usus yang kotor menyumbang kepada penyakit dan usus yang kotor merupakan dan juga memberi efek kepada kita punya saiz fizikal yang tidak seimbang. Dan menyedari permasalahan ini, Jamu Jelita ingin memberikan solusi kepada anda. Anda boleh mengamalkan produk kami iaitu Pearl White Fiber, yang mana minuman yang tinggi dengan serat dan vitamin C mempunyai banyak kebaikan dan manfaat dalam bantu menyingkirkan sistem makanan yang tidak terhadam,
bantu menyingkirkan sisa toksin dan juga bantu untuk kita dapatkan perut yang lebih selesa. Dan penggunaan pewarna fiber sebelum makan bantu mengenyangkan dan selepas makan bantu untuk melawaskan sistem pengadaman. Jadi yang mana nak dapatkan bentuk badan menawan boleh cuba pewarna fiber. Jadi buat wanita yang berkahwin atau percaya bukan bentuk badan menawan saja yang pasti menjadi idaman, dalaman juga harus diambil kira. Jadi jus tradisi wanita merupakan jus kesihatan yang mempunyai 16 herba terpilih dan kebaikannya sangat baik untuk dalaman, untuk luaran, untuk tenaga yang berpanjangan serta boleh diamalkan buat para ibu yang menyusu, ibu yang berpantang, buat anak dara serta para isteri yang inginkan tenaga yang berpanjangan. Jadi untuk sebarang pertanyaan boleh terus hubungi Atira di 0133535353 dan dapatkan produk jamu Jelita dengan hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun di kios kecantikan dan di kedai jamu. Hanya yang baik dari jamu Jelita. Terima kasih Atira atas perkongsian itu tadi. Baik penonton, kita nak kongsikan satu topik yang mungkin dekat di hati anda ataupun dalam kalangan anda sendiri mengalami orang kata penyakit ataupun obsesi ini, tapi tak sedar. Ini yang cuba kami kongsikan mengenai obsesi pelik. Kalau kita tengok kan Fiza, obsesi pelik ni kadang-kadang kita pun tak perasan. Betul tak? Betul. Kalau kita cakap tentang obsesi itu sendiri Fatin, sebenarnya ia adalah tumpuan yang berlebihan ataupun melampau terhadap sesuatu benda, sama ada pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Contohnya di luar negara ada seorang individu ini yang terlalu obses terhadap kecantikan dan juga meminati Britney Spears sehingga sanggup menghabiskan wang sehingga ratusan ribu ringgit untuk mengubah wajahnya memiliki mirip Wajah samalah Britney Spears. Itu obsesi pelik ini yang mungkin menjadi persoalan dalam kalangan anda, sama ada obsesi ini satu perkara yang biasa ataupun ia juga antara punca ataupun salah satu daripada masalah penyakit mental. Betul. Ini nak kita kongsikan sebentar lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita dan juga anda penonton-penonton wanita hari ini. Tapi sebelum tu Fatin, kalau anda ada sebarang persoalan ataupun pengalaman anda sendiri, tolong kongsikan kepada kami. InsyaAllah kami panjangkan kepada tetamu kita sebentar nanti ke Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga jengah-jengah Instagram DWHI TV3. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Terlalu obses dalam sesuatu perkara boleh mendatangkan kebaikan atau keburukan bergantung kepada jenis obsesi. Namun begitu, obsesi pelik yang keterlaluan menjadikan sebilangan individu sanggup mempertaruhkan nyawa atau kesihatan tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Antara obsesi pelik seseorang yang pernah direkodkan ialah gemar mandi berendam dengan cecair pemutih baju, obsesi suka menarik rambut dan gemar memakan serpihan kaca atau tanah. Selain itu, satu kes yang tular dahulu di mana seorang lelaki mempunyai obsesi terhadap telur sehinggakan sanggup mencuri demi mendapatkan bekalan telur untuk disimpan. Anehnya lagi, 1000 biji telur yang disimpan di dalam peti ais disusun mengikut tarikh tamat tempoh. Walaupun perkara ini dianggap remeh dan tidak penting, namun ia memberi kesan negatif jika seseorang itu tidak mampu mengawal diri mereka. Persoalannya, sejauh manakah pemahaman masyarakat tentang pentingnya untuk mengenali dan mengawal obsesi pelik supaya tidak memudaratkan diri? Adakah obsesi pelik ini normal ataupun satu tanda penyakit? Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini, itu tadi antara sedikit perkongsian mengenai obsesi pelik yang mungkin kita sebenarnya tak pernah terbayang pun, yang tarik rambut pun merupakan satu obsesi pelik. Di luahan ke Fatin? Saya kira bukan saja Fatin ataupun saya, tapi anda juga dalam kalangan penonton yang baru sedar bahawa ada kalanya antara aktiviti yang kebiasaan yang kita lakukan merupakan satu obsesi tanpa kita sedari. Bagaimana sebenarnya kita nak tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepada obsesi yang keterlaluan ataupun melampau ini? Adakah disebabkan oleh dorongan faktor sekeliling, diri sendiri, ataupun ia juga antara salah satu punca ataupun tanda-tanda awal kepada masalah kesihatan mental? Ini nak terus kita kongsikan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Sakinah Idris selaku Pegawai Psikologi Klinikal Fakulti Perubatan UiTM. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Silakan Fatin. Kalau kita nak cakap tentang topik obsesi ni kita dah saksikan laporan tadi. Mungkin ada juga dalam kalangan penonton dah faham serba sedikit. Tetapi kalau boleh diperjelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan sebagai obsesi dan apa pula yang dikategorikan sebagai pelik itu. Silakan. Pelik ni, kalau kita cakap pelik, orang tak buat,
Kita buat. Itu pelik. Okey. Contoh dia ada satu trend dulu yang kita ambil gambar face down. Semua orang obses dengan nak ambil gambar macam tu. Itu pelik, tapi itu tak dianggap sebagai obsession, tapi lebih kepada trend. Kita nak ikut-ikut. Okey. Obsession ni ialah dia perlu ada dua komponen. Okey. Satu obsesif iaitu idea atau pemikiran dia mengganggu dia setiap hari. Yang kedua kompulsif. Perbuatan dia dilakukan berulang-ulang. Okey, mengganggu berulang-ulang. Ya. So dua komponen ni perlu ada untuk kita kata dia sebagai penyakit mental tadilah. Okey. Maksudnya obsesi pelik ni boleh menjerumus kepada pesakit mental, tapi dalam minor lah orang kata. Depends. Okay, dia ada 3 benda yang kita perlu tengok. Minor ke, mild ke, severe ke. So pertama ialah simptom tu very severe, abnormally severe, sangat teruk. Contohnya saya bagi dia ada satu istilah rhinothylaxomania. Orang ni obses untuk korek hidung. Okey. Minta maafkan saya. Teruskan. Buat. Contoh kalau saya ada simptom tu. Saya suka korek hidung. Simptom yang abnormal, maknanya dia korek hidung. Dan yang kedua, perlu berpanjangan. Dia ambil masa 1 hingga 3 jam sehari untuk korek hidung. Wow. Okey. Nampak obsesif di situ. Dia lebih kepada habit juga boleh kita katakan, tapi habit yang melampau. Okey. Tapi kita nak tahu juga apakah faktor-faktor yang mendorong kepada terjadinya perkara ini, Puan? Sebenarnya banyak faktor. Satu, genetik. Boleh juga genetik, maknanya saya ada satu patient saya tu, family dia memang orang yang pembersih. So dia tak boleh langsung tengok benda-benda kotor. Memang the house is very clean. OCD. Kalau pergi OCD, yes. So dia boleh menyebabkan penyakit obsesif kompulsif. So itu OCD. Okey, adakah berpunca disebabkan persekitaran sosioekologi dia yang melihat kepada itu setiap hari dan terikut-ikut? Betul. So kalau dia pergi mana-mana pun, contohnya guna public toilet, dia akan letak kain, dia akan lap betul, make sure that everything is clean. So that is cleanliness punya type lah. Tapi seawal usia berapa kalau kita tengok obsesi ni boleh bermula? Seawal usia tu, dia seawal usia biasanya dia berlaku kepada dewasa lah. So sebelum 25 tahun dan boleh juga ke 35 tahun. Okey. Dan kalau kita dah sentuh Puan antara faktor-faktor, terdapat banyak faktor yang mendorong kepada masalah ini. Kalau kita cakapkan tadi, yang pertama kepada masalah faktor genetik, tapi mungkin juga ada yang boleh dikategorikan menurut pembacaan, ada orang mengatakan tentang ada juga kaitannya dengan faktor biologi. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang itu, ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada anda penonton. Ini yang sempat kami dapat di laman Sesawang lah. Seorang individu ini mengatakan bahawa usianya di hujung 20-an, berkahwin bersama dengan suaminya di mana inai masih lagi di jari, belum hilang. Tetapi suami dah berani lafazkan perkataan cerai sebabnya suami mendapat tahu bahawa kakinya adalah jenis kering dan kasar. Okey, jenis kering dan kasar. Dia tulis bahasa Inggeris, kita kena translate. Okey. Jadi dia kata sebab masa bercinta dulu tak pernah tengok kaki, tak pernah sentuh sebab sentiasa pakai stokin. Jadi selepas setahun mereka berkahwin dan apabila selepas mereka berkahwin, suami mendapati bahawa isteri ni kakinya kasar dan juga kering. Suami tak dapat terima. Walaupun sebenarnya isteri telah melakukan pelbagai inisiatif dan juga usaha pergi buat pedicure, pergi buat foot spa dan sebagainya, tetapi ini masih lagi menjadi masalah dan isteri ni tentang mencari solusi. Bagaimana sebenarnya untuk menyelamatkan perkahwinan ni kerana suami mempunyai obsesi terhadap kaki yang lembut, yang cantik dan sebagainya. Bagaimana ni Puan? Adakah ini boleh kita kategorikan sebagai obsesi ataupun ada kategori-kategori lain yang boleh dikategorikan terhadap suami ini? Solusi itu kepada suami bukan kepada isteri sepatutnya. Sepatutnya suami yang perlu mencari solusi. So itu memang pelik lah. Itu memang pelik. So macam saya katakan tadi, obsesi ni perlu ada dua komponen. So kenapa dia rasa dia suka kepada kaki yang lembut? Apa idea dan pemikiran dia masa tu? Okey. So yang menyebabkan kesan yang teruk lah, which is number 3 tadi yang saya nak cakap ialah fungsi harian seseorang tu akan terjejas. So bila yang suami ni
suka kepada kaki yang lembut, maknanya fungsi harian dia contohnya dia melakukan perkara, kesan dia melakukan perkara yang tidak sepatutnya lah. Daripada berkahwin kepada penceraian. Kadang-kadang kita menjadi, bagi pasangan dah mendirikan rumah tangga, wanita khususnya sentiasa cuba menjadi yang terbaik untuk pasangan mereka. Tetapi kalau kita lihat ada dalam kalangan pasangan kita mempunyai masalah-masalah tertentu, mereka ini yang perlu dibantu untuk mendapatkan rawatan. Fatin, Puan dan juga penonton, kalau kita lihat kes-kes sebegini banyak dikongsikan di luar negara. Di awal tadi sempat juga saya kongsikan tentang seorang jejaka ini yang obsesif terhadap Britney Spears sehingga sanggup menghabiskan wang sebanyak ratusan ribu ringgit untuk mengubah wajah beliau kepada rupa Britney Spears. Ada seorang lagi yang mana obsesi terhadap Angelina Jolie yang juga sanggup melakukan pembedahan sehingga bibirnya lebih tebal daripada Angelina Jolie dan wajahnya kelihatan seakan-akan Angelina Jolie. Kalau kita lihat tentang perkara-perkara ini yang sanggup tadi Puan ada katakan melibatkan gaya hidup kita, sanggup menghabiskan wang ringgit, ratusan ribu ringgit, kemudian kita nak dilihat sama seperti orang yang kita suka tu. Adakah ini boleh kita kategorikan sebagai obsesi ataupun telah masuk ke dalam kategori penyakit mental yang juga mungkin boleh mendatangkan kemudaratan? Ya, dia kadang-kadang kita boleh fikir juga satu trend. Ada setengah orang terikut-ikut nak buat sesuatu yang benda yang dia suka lah. Trend nak dapatkan rating tinggi, for example. Nak orang seeking attention, nak orang tengok dia sebab bila dia muka Britney Spears. So obsession ni dia lebih kepada satu benda yang berulang dan dia daripada habit. Kalau habit kita tu contohnya kita yang Fatin kata tadi yang rambut tadi. So ada setengah pesakit saya dia ada habit untuk bila dia study dia akan cuba buat main rambut. To some extent rambut dia tercabut dan dia akan macam ada berlubang kat sini. Betul. Belum okey lagi. So itu kesan dia ialah membahayakan kesihatan. Tapi pada mereka yang mengalami obsesi yang mungkin tak sedar, mereka tahu tempoh berapa lama yang mereka akan buat ataupun bagaimana agaknya pendekatan kepada mereka untuk berhenti sebab memudaratkan boleh botak ataupun duit boleh habis, segala pengorbanan kan? Satu cara boleh buat ialah distract your mind lah. Sebab dia lebih kepada pemikiran. So ataupun idea kita yang benda tu macam syok. Ralik lah orang kata. Ralik. Lepas tu kadang-kadang kita nak reduce the feeling of anxious. Cemas, ragu-ragu. Macam dalam masyarakat kita kata was-was. Kan ada setengah orang kalau nak pergi ambil air semayang bila dia ada penyakit was-was ni, dia akan ambil banyak kali. Itulah ulangan, itulah kompulsif. Sama juga macam kunci pintu, dah kunci ke? Ya, betul. Kunci balik. Itu obsesif kompulsif, yes. Tak tutup gas dan sebagainya. Okey, kalau kita cakap tentang obsesi ni, mungkin semua dalam kalangan kita ini mempunyai obsesi tertentu. Betul. Sama ada ia dilihat orang kata over ataupun tidak lah kan, pelik ataupun tidak. Ada dalam kalangan orang dia suka cium bau stokin, ada orang dia suka cium bau ketiak, ada orang dia suka bau masam-masam dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak memberitahu kepada masyarakat bahawa perkara ini sebenarnya boleh dikawal dan mungkin juga jika tidak dikawal sesuatu perkara yang pada awalnya kita gelak ataupun kita anggap satu perkara yang biasa-biasa, tetapi kalau dibiarkan boleh mendatangkan mudarat dan juga boleh mengganggu-gugat kehidupan sendiri dan juga insan lain. Saya suka tagline COVID-19. Kita jaga kita. Saya rasa benda tu, tagline tu boleh apply dengan kita punya situasi juga dan apa-apa juga situasi yang mana kalau kita nampak kawan kita ataupun keluarga kita yang ada perkara-perkara obsesi pelik ni, kita perlu buat sesuatu. Contohnya advice dia untuk jumpa dengan pakar, supaya benda tu tak membahayakan diri dia, orang sekeliling ataupun dia bawa benda tu ke dalam masyarakat lah. Tapi kadang-kadang macam Puan Sakina kongsikan tadi, bukan bermula daripada usia kecil, mungkin mereka yang dah dewasa. Kalau nak tegur pun dah menjadi satu sebahagian daripada hidup mereka. Setiap hari diorang lalui benda tu. Bagaimana pendekatan yang mungkin kita boleh dapatkan untuk kita tegur secara orang kata taklah agak sukar sebenarnya. Agak sukar. Tulis note. Agak sukar sebenarnya untuk tegur bila dah benda tu jadi satu benda yang habit yang dia buat setiap hari kan. Cuba untuk macam kita kata reverse psychology lah. Kita challenge dia punya thoughts. Kalau you buat macam ni, apa yang jadi? Kalau you tak buat, apa jadi?
So something like that. Okey, Puan, di penghujung perbincangan kita ini mungkin dapat sesuatu kita war-warkan juga kepada penonton-penonton kita bagi mereka merasakan bahawa diri mereka ataupun insan-insan di sekeliling mereka yang mempunyai obsesi pelik ini dan dikhawatiri boleh mendatangkan mudarat, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Okey. So dekat seluruh hospital di Malaysia ni saya rasa kita dah ada Department of Psychiatric. Okey, so perlu berjumpa dengan pakar dan cuba untuk berbincanglah, tanya sebab ada setengah sekarang ni orang kalau jumpa psikiatrik ni aku ni gila ke? So stigma tu masih ada tapi sebenarnya tidak. Sebab kita perlu mendapatkan rawatan untuk obsesi macam ni. Kita perlu mendapatkan rawatan untuk masalah-masalah sebegini. Kadang-kadang ada masalah ini kita pandang ringan, Betul. kita anggap ia satu perkara yang sangat-sangat remeh. Dan sebenarnya kita ada sedikit masa lagi, Puan. Kalau kita cakap tadi tentang rawatan, ya, tapi sekarang ini kalau kita cakap tadi kita segan untuk pergi mendapatkan rawatan kerana ada stigma dalam kalangan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat orang di sekeliling kita itu mempunyai obsesi sehingga kadang-kadang mencederakan diri mereka tanpa mereka sedari, bolehkah sebenarnya kita terus pergi ke hospital tanpa kita berjumpa dengan doktor di klinik ataupun kita boleh bawa mereka berjumpa dengan pakar psikiatri? Biasanya kita akan advise untuk pergi ke bila dia buat dah melakukan sesuatu yang severe lah kita kata, bawa mereka ke emergency department. Terus ke emergency, di sana akan ada psychiatrist yang bertugas lah untuk advice on that context. Tapi kita suka juga nak tahu sepanjang pengalaman Puan Sakinah sendiri, apa agaknya obsesi-obsesi yang paling pelik lah. Mungkin mereka ada obsesi tu. Ada, saya ada kenal seorang uncle ni yang rapat juga dengan saya. Dia suka beli barang, kita panggil hoarding. Suka simpan barang, minta maaf ya. Banyak duit dia. So dia akan beli, kalau dia suka satu benda tu, dia akan beli 3, 4 ataupun 10 barang. Kenapa? Saya tanya dia, kenapa uncle beli banyak? Sebab nanti kalau ada orang birthday ke, saya boleh bagi dekat dia. Okey, itu masalah ke, Puan? Okey. Puan, mungkin kita boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita di penghujung ini apa pesanan yang mungkin nak disampaikan kepada rakan-rakan wanita hari ini. Okay. So jika anda ada ataupun rasa anda ada obsesi pelik ini, segeralah berjumpa dengan pakar lah. Itu saja nasihat saya. Walaupun kita suka beli barang banyak dan simpan bagi kawan-kawan kita untuk birthday. Okey. Dia boleh ke positif dan juga ke negatif. Yang ke negatif itu mungkin boleh dapatkan rawatan secepat mungkin. Takut nanti memberi kesan kepada orang sekeliling pula. Baik, terima kasih kepada Puan Sakinah kerana berkongsi mengenai obsesi pelik ini. Fiza. Ya, dan semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat berguna kepada kita semua pada hari ini, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Fatin akan bersama dengan Anwar Hamizan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dalam bumi ada kamu tersimpan rapi, tak pernah tua. Mati rasa di putaran pagi, air suci membasah bumi. Pura-pura aku lupa, kau kembali tempat tergali kisah. Hias rasa tersirat wajah, tawamu ku temui dalam sisa mimpi semalam. Seakan terasa kau di sisi, pura-pura aku lupa, kau kembali tempat tergali kisah. Jadi asmara terseduh mengadu pilu.
Tetes rasa tersirat wajah, tawamu ku temui dalam sisa mimpi semalam. Seakan terasa kau di sisiku. Salahkan diriku, tak sempat bertemu, buta dalam kekalutan, leka dengan dunia. Pura-pura aku lupa, kau kembali tempat tergali kisah. Jadi asmara terseduh mengadu pilu. Itu dia Anwar Hamizan, tak pernah tua. Baik, mungkin Anwar boleh kenalkan diri untuk mereka yang belum lagi mengenali Anwar Hamizan. Okey, nama saya Anwar Hamizan, berumur 24 tahun, berasal dari Kanga Perlis. Muda lagi. Okey, berkenaan dengan lagu Tak Pernah Tua ini adalah single baru 2 minggu rilis. Ya, baru 2 minggu rilis. Okey, berkenaan lagu ini, siapa orang kuat di sebalik lagu ini, mungkin Anwar boleh kongsikan. Okey, lagu ni sepenuhnya dicipta oleh saya sendiri dan kawan saya Arif Iskandar. Dan arrangement dibuat oleh Rudy Nastia. Kemudian direkod di studio Asia Empire Record. Baik. Okay. Lagu ini berkenaan dengan arwah kawan baik saya sendirilah yang meninggal sebab penyakit kanser tulang. Okey. So ni adalah permintaan terakhir beliau lah sebelum dia meninggal. Untuk Anwar sediakan satu lagu. Jadi saya tunaikan hajat beliau. Okey, lagu menarik. Okey, kalau kita tengok pada muzik videonya pun juga menarik. Prosesnya mungkin anda boleh kongsikan. Muzik video ni dibuat 100% oleh Kayangan Production. Company saya sendiri. Itu dikelolai oleh kawan-kawan saya yang terlibat dengan muzik video ni lah. Kat mana ni? Ni dekat Perlis. Oh, cantik tempat dia. Okey. Semua dekat Berkenaan dengan lagu Tak Pernah Tua ni, bagaimana harapan Anwar sendiri untuk lagu ini? Sebelum ini lagu Terbang Melayang dan ini yang kedua, bagaimana agaknya untuk meletakkan harapan pada lagu ni? Saya tak meletakkan harapan terlalu tinggi. Sebab saya just nak tunaikan hajat kawan saya lah, sahabat baik saya. Tapi kalau ada rezeki Sedap untuk pergi kalau ada rezeki untuk pergi ke level yang lebih tinggi, rezekilah, itu advantage lah kan. Okey, dari segi promosi bagaimana? Dari segi promosi, anda boleh tengok di muzik video di YouTube channel. Tak Pernah Tua di Asia Empire Record channel. And then anda boleh tengok di semua di Spotify, iTunes dan sebagainya. Okey, Anwar muda lagi kan. Kalau kita melihat kepada ramai artis-artis muda di Malaysia, bagaimana agaknya Anwar meletakkan diri untuk menaikkan lagi genre-genre? Adakah hanya balada dan juga pop atau nak cuba yang catchy sikit ke selepas ni? Mungkin single yang seterusnya ni saya akan buat yang lebih catchy lah. Sebab yang kedua ni lagu dah slow sikit, dah ballad kan. So lagu yang ketiga ni memang saya nak buat lebih catchy lagi lah. And then dari segi nak bersaing dengan artis-artis lain tu memang saya sentiasa merendah diri sebab yang lain tu kan saya anggap yang lain tu lebih hebat kan. Jadi insya-Allah saya buat something new dalam industri, saya cuba wujudkan sesuatu yang baru
Sebab industri kita ni luas. Betul. Banyak pesaing. Jadi kita cuba buat yang terbaik lah. Okey, mungkin anda boleh kongsikan pada penonton harapan ataupun kata-kata pada mereka yang sentiasa menyokong Anwar. Okey, kepada semua penonton dan follower-follower saya yang sentiasa support saya, terima kasih. Tanpa anda, siapalah saya. Jadi kepada anda yang belum menonton lagi muzik video Tak Pernah Tua, boleh pergi ke YouTube channel Asia Empire Record and then boleh tonton dekat situ muzik video Tak Pernah Tua. Dan Instagram? Oh, Instagram saya Anwar.Hamizan. Okey, semua boleh terus ke YouTube dan juga Instagram untuk mengetahui perkembangan Anwar Hamizan. Baik, kita ucapkan selamat maju jaya. Sentiasa orang kata hasilkan lagu-lagu yang mungkin dekat dengan hati pendengar. Baik, terima kasih Anwar. Okey, sama-sama. Baik penonton, kita akan bersama Fiza selepas ini. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ada sesuatu yang nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini. Saksikan drama series terbaru Isteri Misteri yang dibintangi oleh 4 pelakon hebat, iaitu Shahnaz Ahmad, Tizakia, Sharifah Sakinah, Azira Syafinas, Azhar Azmi dan ramai lagi pada setiap hari Rabu dan Khamis jam 6 petang bermula 25 November ini, iaitu hari ini, di slot drama pukul 6 petang hanya di TV3. Jangan lepaskan peluang anda untuk menyaksikan pelakon-pelakon hebat ini. Baik, hari ini mengenai obsesi pelik ini kita harapkan sesuatu yang baru, membuka mata dan juga minda penonton kita untuk lebih tahu adakah anda salah satu daripada mengalami obsesi pelik ini. Dan harapnya ada juga yang Fatin nak kongsikan tadi kan. Ada juga dalam kalangan kita ni yang obsesinya terhadap apa tu tadi? Terhadap filter dalam media sosial. Katanya kalau mengambil gambar mesti atau wajib menggunakan filter. Lagi menarik kalau kawan-kawan upload gambar tu dia suruh delete. Itu obsesi pelik atau tak? Okey. Baiklah, dan daripada awal hingga ke hujung siaran ini, kami harapkan setiap daripada perkongsian kami ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat yang berguna kepada anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini. InsyaAllah kalau ada sebarang perkongsian ataupun cadangan berkaitan topik yang ingin kami bawakan di Wanita Hari Ini, anda boleh kongsikan terus di WHI TV3 Instagram ataupun di Facebook www.whi.com.my. Okey, dan esok kita akan kongsi lagi satu topik berkenaan nusyus. Kalau orang cakap nusyus ini besar dan luas tajuknya, dan esok kita akan bersama dengan Sugita dan juga Rina dalam membincangkan topik ini. Jadi anda jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan orang sekeliling dan juga keluarga anda. Sama-sama kita jaga kita. InsyaAllah. Kami tinggalkan anda di sini sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di
zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini.